Okey. Selamat sejahtera dan salam kepatuhan kepada semua murid. Okey, indeks pada hari ini pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. So tulis dalam buku nota anda pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baik. Oh, bagus, bagus. Okey. So sebelum kita nak belajar sejarah ini, kita kena tahu tajuk tersebut. Tajuk itu penting. Kalau you tak faham tajuk, jangan haraplah you nak faham semua contents dalam tajuk kita hari ini. So, yang pertama, pengasasan. What is pengasasan? Asas. The basic word is asas. Then, kalau bahasa Inggeris ialah basic. The basic thing. Basic. Okay, sorry. So, cikgu udak kejap. Cikgu tulis cantik-cantik. Guna mouse ni, guna mouse sekarang. Basic. The basic of Kesultanan Melayu Melaka. Okay, Kesultanan is sultan. Sultan. Sultan Melayu Melaka. Melayu, dia lebih kepada satu kaum ataupun satu budaya, sosial budaya. Iaitu majoritinya orang Melayu di sana. Tempat, Melaka is tempat. Okey, baik. So, Cikgu nak ulas sedikit bagaimana bentuknya Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, you kena tahu Parameswara. Pernah dengar Parameswara? Okey. Tak pernah. Parameswara. Okey. Ini merupakan nama orang. Nama orang. Dia dari mana? Dia dari Sriwijaya. Okey, Sriwijaya ini sekarang punya Indonesia. Okey, Sriwijaya ini headquarter dia Palembang. Palembang. Okey, Palembang ini apabila kerajaan Alam Melayu, ada 7 kerajaan itu, iaitu kerajaan Majapahit. Pernah dengar kerajaan Majapahit? Kerajaan Majapahit ini dia tak puas hati, dia cemburu, dia jealous, dia nak kawasan perdagangan. Kerajaan Majapahit ini dia bagi serang, attack the Sriwijaya. Apabila attack Sriwijaya, so Sriwijaya ini on the way nak dikalahkan oleh kerajaan Majapahit ni, seorang Parameswara ini dia lari ke Temasek. Okey, Temasek. What is Temasek? Dengar sini. Temasek ialah sekarang punya Singapura. You know Singapura? Dulu panggil Temasek. Dulu panggil Temasek. Lepas tu dia dapat lagi ancaman tadi kerajaan Majapahit kan. Nombor 2, dia pergi ke Singapura, dia dapat masalah lagi. Masalah ancaman bunuh. Ancaman bunuh dari Siam. Ancaman ni, ancaman bunuh dari Siam. Siam ni sekarang punya Thailand. Dari Siam. Kenapa Siam nak bunuh Parameswara ini? Sebab Parameswara telah bunuh warga Siam. Lepas tu dia untuk elakkan dibunuh, Parameswara pergi berehat di satu tempat dinamakan Melaka. So apabila dia berehat di Melaka, bagaimana nama Melaka Parameswara dapatkan nama tersebut? Dia berehat di bawah pokok. Pokok itu nama pokok itu apa dia? Pokok Melaka. Sebab itu negeri Melaka dinamakan Melaka. Dia berehat di pokok Melaka. So Parameswara bagi nama Melaka dan dirikan kerajaan. Kerajaan itu kalau kata mudah dia dirikan rumah lah. Dirikan rumah. Okey, apabila dia berjaya dirikan kerajaan, maka kerajaan tersebut tak ada Melaka
dengan kata mudah, tak ada Melaka dulu, tak ada Malaysia sekarang. Okey, so konteks dia, konten dia hari ini bagaimana para miswara nak pilih sesuatu kawasan untuk dirikan kerajaan atau rumah dia, rumah barulah. Sebab rumah dulu dia dimusnahkan oleh Majapahit. Okey, jom kita pergi. Okey, pengenalan. Pengenalan, kamu kena tahu dah. Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa panggil Kesultanan Melayu Melaka? Sebab ada sistem beraja. Sistem beraja di Melaka. Faham? Sebab apa panggil Kesultanan Melayu Melaka? Sebab ada sistem beraja di Melaka. Siapa yang buat sistem beraja ini? Para miswara. Diasaskan orang yang penting pada masa itu, para miswara. Tak ada para miswara, no Melaka today. You tak akan pergi Melaka today. So you should thank you para miswara. Sekitar 1400. Okey, baik. Boleh nyatakan tahun 1400 ini abad ke berapa? Abad ke berapa? Okey, tulis dalam ruangan komen. Cikgu Ciu boleh nampak di sini. Tulis dalam ruangan komen. Okey, abad ke berapa? Okey, tulis. Abad ke berapa? Anda boleh jawab di ruangan komen. Wahana Rush. Abad ke 3? Are you sure 3? Are you sure 3? Okay, you should minus 1. Ingat lagi ya, minus 1. Okay, still remember, masih ingat minus 1 nak cari abad. Okay, ini ialah abad ke 13. Faham? Okay, ingat balik apa yang Cikgu Ciu ajar di sekolah. Bagus. Anda telah pun belajar. You dah study semasa you form semasa kamu darjah 4. Ingat lagi ya, kamu darjah 4 di sekolah rendah. Kamu sudah belajar apa yang dimasukkan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pernah kamu fikir tak apa, you fikir sendiri, fikir balik. Pernah cikgu sekolah rendah anda ajar Kesultanan Melayu Melaka atau sebaliknya. So, Kesultanan Melayu Melaka merupakan kelangsungan. What is kelangsungan? Kelangsungan is sambungan. Sambungan ataupun kalau bahasa Inggeris continuous. Sambungan ataupun continuous kepada kerajaan Masyur. Kerajaan Masyur ni kerajaan yang berjaya, kerajaan yang berjaya, kerajaan yang maju, kerajaan yang terkenal, well known kerajaan di alam Melayu. So, Kesultanan Melayu Melaka ni kenapa dia kata sambungan ataupun continuous kepada kerajaan masyhur di alam Melayu. So, kerajaan yang alam Melayu ini merujuk kepada Sriwijaya. Sebab apa Sriwijaya? Sebab para miswara ini dia lari dari Sriwijaya ke Melaka. Ingat Okey, so kita pergi ke next slide. Para miswara berjaya memilih lokasi yang sesuai. Yang ini kita nak tengok hari ni Lokasi. What is lokasi? Lokasi is tempat the place. Para miswara ni kenapa dia pilih tempat? Apa perkara yang dia lihat untuk pilih tempat ni? Macam dating lah ataupun macam love story lah. Why you love them? Why you love him? Why you love her? You akan pilih kan? Dia rambut pendek, dia rambut panjang, dia bercakap baik. Itu konteks love story. But in para miswara, dia memilih lokasi yang sesuai. Dia akan pilih ada faktor-faktor dia. Kenapa faktor-faktor
ataupun punca dia pilih lokasi Melaka itu sebagai faktor dan punca pilih lokasi yang sesuai. Why dia nak pilih lokasi yang sesuai? Tempat yang sesuai untuk dirikan kerajaan. Kenapa? Okay. And then pemilihan lokasi ini menjadikan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul. What is unggul? Unggul is hebat. Hebat di alam Melayu. So tak ada Melaka, tak ada Malaysia pada hari ini. Okay. Next, kita pergi ke pemilihan lokasi yang strategik. What is strategik? Pemilihan lokasi yang strategik oleh para miswara. What is strategik? Strategik is sesuai. Sesuai. Strategik is sesuai. Okay, kita tengok para miswara memilih lokasi strategik yang sesuai untuk membentuk kerajaan. Seperti mana Cikgu Ciu cakap tadi, dia bina kerajaan dan bina rumah dia, kemudian munculnya sebuah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Di mana? Di muara sungai. Di muara sungai ni, what is muara? Muara is tepi, tepi. Tepi sungai, muara sungai ni dia on the way nak ke laut dah. Tepi sungai, dia on the way nak pergi ke ini sungai. Lepas tu ini sungai, ini sudah laut. Faham Ya, saya lukis sikit. Nanti tanya Cikgu Yusri lah. Cikgu, apa maksud muara sungai? Muara sungai ni bermaksud dia between connection between sungai and laut lah. Nak pergi ke laut, air nak pergi ke laut. Dikenali sebagai Sungai Melaka. So, kalau you pergi ke Sungai Melaka tu, you boleh tengok muara sungai itu telah dimodify, ditambah baik untuk dijadikan tempat pelancongan pada masa kini. Untuk maklumat kalian, kamu pergi ke Melaka, kamu masih boleh tengok pokok Melaka. Pokok Melaka tu memang besar lah. And then you boleh tengok A famosa. A famosa tu kita akan bincang kemudian sebab kita nak fokus lokasi yang strategik, lokasi yang sesuai. Pada asalnya sungai ini merupakan sebuah kampung sebuah kampung dan tempat jual beli is urusan jual beli ekonomi serta pertukaran barang pertukaran barang dagangan. Okey, what is barang dagangan? Barang dagangan is barang ada dua jenis barang dagangan. Barang import. Barang import ialah barang yang tak ada di tempat itu. Barang yang tidak ada di tempat tersebut. And then kita kena lihat satu lagi barang ekspor. Barang ekspor. Barang ekspor itu bermaksud barang yang ada di tempat tersebut. Barang yang ada di tempat tersebut. So barangan dagangan ada import dan ada ekspor. Okay, next. Yang pertama, para miswara. Saya tulis para miswara ini P. Nanti P itu bermaksud para miswara lah. Kenapa P memilih Melaka sebagai tempat bina kerajaan? Why? Sebab laluan perdagangan. You should know the Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak. Saya lukis untuk ni untuk kefahaman kamu saja. Okey. Sekejap. Okey, ini China Ini China. And ini negara India Melaka di sini. Tapi map ini kecil sikit sebab cikgu
Cikgu Ciu lukis secara spontan saja. India dia akan pergi ke Melaka. China dia akan pergi ke Melaka untuk perdagangan. Untuk perdagangan. Guna apa? Perdagangan guna kapal. Guna kapal. Guna kapal untuk perdagangan. So ini laluan perdagangan untuk China dan India dan alam Melayu alam Melayu di Melaka. So kedudukan Melaka di laluan perdagangan utama antara timur dan barat. Okey, Cikgu Ciu nak tanya kamu semua India, kalau tengok peta yang cikgu lukis itu, India di timur ke di barat? Geografi. Nanti saya cakap dengan Cikgu Yusri. Cikgu Yusri, mereka tak boleh jawab. Okey, saya nak tanya kamu, India itu ditulis di ruangan komen apa? India itu di timur ke di barat? Okey, jawapan dia takut takut Cikgu Ciu cakap dengan Cikgu Yusri tak tahu tempat barat ke timur. Okey, tak apa. Okey, Cikgu Ciu jawab China ini di timur dan barat is India So you kena tahu yang ni penting ni geografi ni. Nampak ini tak? Utara. Ingat lagi? Nak ajar geografi ni. Selatan. 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 Ini barat. Ini timur. Pernah kan? Cikgu Yusri pernah ajar? Okay, very good So kita bagi. Okay, sepatutnya kena ajar bukan pernah ajar. Sepatutnya kena tahu. Murid kena tahu Okay, tak apa. Yang first kena ingat laluan perdagangan Laluan perdagangan iaitu kapal kapal Cikgu Ciu lah So you all lukis You all lukis sendiri kapal itu. Next, kita pergi ke kenapa P ni? P Parameswara P for Parameswara, dia memilih Melaka sebagai lokasi tersebut. Kenapa pilih Melaka sebagai lokasi? Why? Why the Melaka has been chosen to Parameswara build the empire. Why? Because bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi macam mana? Okay, jom. Dia more on geografi geografi. Okay, faktor geografi Melaka mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit bukau bukit bukau gunung bukit bukau yang sesuai dijadikan benteng pertahanan dan paduan kapal dagang. Okay, so you kena tengok dua bentuk muka bumi ni ada dua point. Point yang pertama ialah bukit bukau Bukit bukau ni untuk apa? Untuk defend untuk ketahanan ataupun pertahanan untuk defend. Ingat ni, bukit bukau untuk defend. Nombor dua ialah apa ni orang cakap, bukit bukau ni untuk panduan kapal, untuk panduan kapal untuk panduan kapal dagang. Orang kata, oh itu yang itulah gunung, yang itulah Melaka. Contoh macam tu. Okey, so ada dua fungsi bukit bukau. Yang first pertahanan, nombor dua panduan kapal. Okey, boleh Next, kita pergi ke seterusnya. Parameswara memilih Melaka disebabkan oleh benteng pertahanan. What is benteng? Benteng is like satu tempat bertahan tempat bertahan. The place for defense tempat bertahan dari serangan musuh. Dari serangan musuh dari serangan
musuh. Okey, so pokok bakau. Siapa tak pernah lihat pokok bakau? No problem. You boleh tengok, pergi Google search, you type pokok bakau. Dan api-api ini terdapat di pesisiran pantai. Kalau you pergi pantai cahaya di Port Dickson, kamu boleh pergi tengok pokok bakau. Dan api-api ini menjadikan benteng tempat pertahanan dan perlindungan semula jadi. The nature thing, the nature, bukan manusia buat punya, yang suka ditebusi musuh. So bermaksudnya the nature of the pokok bakau and api-api ni, dia menjadi benteng pertahanan sebab musuh ni susah nak masuk ke Melaka. So you pergi check balik what is pokok bakau and api-api tu, kenapa susah sangat nak masuk. Kalau kamu tengok buku teks ada pokok bakau dan api-api tu, rujuklah buku teks untuk kefahaman lanjut anda. Next, kita pergi ke perlindungan angin monsun. Okey. Sebab apa para misuara memilih Melaka? Sebab faktor perlindungan angin monsun. Muara sungai terletak di Selat Melaka. Okey. Cikgu Ciu nak lukis sekali lagi. Okey, ini Semenanjung, ini Sabah Sarawak. Kamu pernah tengok map sini tak? Okey. Okey. Okey, sini ni Port Dickson. Ni Port Dickson. You pernah, kalau you pergi Port Dickson, you boleh tengok kan, sana ada tanah lagi. Di sebelah sana ada bangunan. Situ Indonesia dikenali sebagai selat ni, kawasan sini yang cikgu conteng ni merupakan Selat Melaka. Selat Melaka. You should know what is Selat Melaka. Ni antara ruangan Semenanjung Malaysia dan Indonesia ini, ruangan sini dipanggil Selat Melaka. Laluan kapal-kapal. So terlindung daripada tiupan angin monsun. Keadaan ini membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh. Kapal dagang datang berlabuh. Berlabuh is singgah lah. Singgah. Berhenti. Di tempat pelabuhan Melaka dengan selamat. Tiupan angin monsun ni, dia is like sejenis alam semula jadi, yang angin yang membuatkan ombak itu tinggi rendah, tinggi rendah, tinggi rendah. Sangat bahaya untuk kapal-kapal dagang berlayar. So di Selat Melaka ni dia bebas daripada gelora ombak yang tinggi. So tiupan angin monsun ini telah menjadi faktor lah kenapa para misuara pilih Melaka sebagai tempat bina kerajaan. So next, kesimpulan. Kesimpulan para misuara ini, dia bijak. Dia bijak, clever lah, clever from where? From memilih kawasan yang sesuai lah untuk dirikan kerajaan. Untuk dirikan kerajaan, dulunya sebuah kampung nelayan sahaja, tetapi sudah menjadi pelabuhan yang maju. What is pelabuhan? Pelabuhan is tempat kapal-kapal berhenti. Is tempat kapal-kapal berhenti. Is panggil pelabuhan. Okay. And then kebijaksanaan, the cleverness of para misuara ini, dia memilih lokasi ini telah mendorong menjadikan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan antara bangsa, world class pelabuhan. Sebab apa Cikgu Ciu cakap world class pelabuhan? Sebab
tadi Cikgu Chiu dah lukis kan, lukis peta dunia tu, di mana nampak India, China, bukan India, China saja, Eropah, negara Eropah pun datang ke Melaka untuk bersinggah. Dan the basic thing of Melaka ini, pengasasan ni, the basic thing open the place name Melaka, menunjukkan bahawa banyak manfaat. What is manfaat? Manfaat ni bermaksud kebaikan, kebaikan. Manfaat ni bermaksud kebaikan yang diperoleh sekiranya kita menghargai alam sekitar. So apabila kita dah ada alam sekitar yang seimbang, kita kena jagalah, seperti ada hutan, ada bukit, bukau, ada hutan yang membekalkan oksigen. Kita kena kekalkan. Kita janganlah pergi terbang untuk pembalakan. No. So the moral values of this story, apa yang kita belajar ini, kita kena menghargai alam sekitar lah. Guna sebaik-baiknya alam sekitar yang dikurniakan oleh Tuhan. So memanfaatkan alam semula jadi ini. Seperti Paramiswara lah, dia pandai memilih kawasan, faktor-faktor kawasan dia pilih itu menyebabkan kerajaan Melayu Melaka didirikan. Okay. So yang ini Ain, and semua murid Cikgu Chiu latihan 1, 2, 3, 4, 5 indeks pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Cikgu Chiu kata 2 in 1 kan itu, buku nota dan latihan kan, betul? Okay, good. So you buat dalam buku nota lah. Siapa yang ada buku teks, kamu boleh buat muka surat 39. Dan yang ini I think no problem. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh apa? Nanti cikgu bagi slide dekat grup. Of course, saya akan bagi slide dengan dekat grup. Boleh ajar geografi sekali cikgu. Oh boleh Cikgu Chiu boleh ajar BN, sains pun boleh, matematik pun boleh kalau ada kaitan lah. Tapi Cikgu Chiu akan fokus sejarah. Sebab sejarah ni universal. Sejarah ini kehidupan kita, bukan benda yang mati. Dia masih digunakan sampai hari ini. Okay. So yang ni I think no problem lah. Number 2 ni, Kesultanan Melayu dilaksanakan oleh jawab sendiri. Apa ni? Apa ini menjadikan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul di alam Melayu. Okey, apa? Jawapan dia pemilihan lokasi. Okey. Okey, kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh para miswara. Kemudian kita pergi ke nombor 3, iaitu pemilihan lokasi. Siapa yang pilih lokasi ini? Para miswara yang pilih lokasi ini. Okey. Next, menyatakan faktor-faktor pemilihan lokasi oleh para miswara. So ada berapa? Ada berapa lokasi? Ada poin pertama, apa dia? Laluan. Ingat lagi tadi? Laluan boleh ambil gambar kalau nak ambil, no problem untuk jawapan anda. Buat dalam bentuk ayat. Buat dalam bentuk ayat. Nombor 2 apa dia? Nombor 2 bentuk muka bumi, betul? Bentuk muka bumi. Nombor 3 apa dia?
Nombor 3 apa dia? Nombor 4 apa dia? Saya rasa you dah faham kan? So bagi laluan untuk kamu menjawab. Dan bincangkan faktor laluan. Bincangkan faktor laluan dan faktor terlindungnya angin monsun. So you pergi cek balik slide yang ada faktor laluan perdagangan dan faktor terlindungnya angin monsun. Okey, berapa markah? 4 markah. So jawapan anda kena mulakan faktor laluan perdagangan dan faktor terlindung sorry yang ni kena cut off terlindung saja TERLINDUNG angin monsun ialah apa dia? So satu isi plus satu huraian untuk isi untuk laluan perdagangan. Lepas tu kamu sambung dengan penanda wacana. Selain itu faktor terlindung daripada tolong add on terlindung daripada angin monsun isi kedua dan kamu add on huraian. Boleh? Kamu add on huraian. Boleh So far so good. So bagaimana Cikgu Chu nak ajak dapatkan 4 markah ini. Satu, you dapatkan isi laluan perdagangan ni satu isi lah. Lepas tu kamu hurai sikit. Kemudian contoh Cikgu Chu bagi. Okey. Faktor laluan perdagangan faktor laluan perdagangan iaitu macam mana? Iaitu menjadikan tempat pelabuhan Melaka itu menjadi pelabuhan antara bangsa dari timur antara timur dengan barat. Okey, dapat satu markah, 2 markah. Okey, saya ulang sekali lagi. Faktor laluan perdagangan menyebabkan Melaka menjadi sebuah pelabuhan antarabangsa di dunia. Titik nota. Selain itu, faktor terlindung daripada angin monsun menyebabkan kapal-kapal dagang datang bersinggah di pelabuhan Melaka. So dapatlah 2 markah So you dapat 4 markah. So tak apa, kalau tak jelas lagi you tengok balik video ini, saya akan share link kepada anda semua lah untuk bantu kawan-kawan yang tak dapat ikuti kelas kita hari ini So sekian, terima kasih untuk hari ini. Okay.